Assalamualaikum, selamat malam semua. Ni si Malang ni, anda masih ingat kan kepada si Malang? Malam ni saya baru je lepas post beberapa grup kucing. Saya minta derma ni kepada si Malang ni. Si Malang boleh anda tengok ni. Dia saya dah rawat dia guna spray luka tu. Luka dia dah semakin okey sebenarnya luka dia. Lepas tu bila saya dapat rawatan dari veterina yang selalu kan, veterina kerajaan lah kan, mungkin ubat tu tak bersesuaian dengan dia, tiba-tiba jadi berai. Lepas kena suntik tu, doktor suntik tu, jadi berai keesokan tu luka dia, dan keluar macam air kuning pekat. Kemudian ada darah sikit-sikit tu, dia jadi kering tu. Kalau anda tengok tadi hitam sekeliling tu, air kuning tu sebenarnya dia dah kering, kena bulu ya. Kita nak lap pun gerun, takut dia sakit ya. Jadi kalau anda tengok dalam grup-grup kucing, saya ada minta derma sebenarnya ya. Esok saya nak bawa ni bukti, saya dah WhatsApp. Okeylah, selain daripada kisah tu, saya nak kongsi kisah saya ambil kucing lagi lah. Ni dekat tong sampah ni anda nampak tu, anak kucing ni sebenarnya tadi dia duduk kat bawah kereta yang dah pergi tu. Dia bawah kereta tu. Saya masa tu nak rakam tak gerun, takut nanti kena tindih dekat kereta tu lah. Bimbang. Okey. Jadi rupanya kucing ni keluar sikit lagi nak kena lenyek dengan kereta tu. Kereta tu mungkin tak perasan ni, tu sampah yang sama kita ambil kucing sebelum ni. Ya, kucing yang macam-macam kucing dah kita ambil dekat tong sampah ini, termasuklah Jeko ya. Lebih terkenal Jeko lah. Dalam dalam kisah saya pernah ceritakan Jeko. Itulah ambil dekat tong sampah ni lah. Tong sampah ni dekat dengan rumah saya. Laluan, bukan dekat ya, jauh juga. Lebih kurang kalau nak jalan kaki tu adalah 15 minit. Kalau jalan kaki 20 minit kot. Kalau dengan motor kejap saja, dengan kereta. Laluan nak masuk jalan ke rumah saya lah. Tong sampah tu dah berapa ekor kucing dah kita tolong dekat tong sampah tu. Memang manusia ni tak berhati perut lah. Sebab tong sampah tu bukan dekat kampung, kawasan rumah-rumah banyak tak. Bukan ya. Kawasan tu rumah jauh lagi dengan tong sampah. Ada satu saja rumah yang berdekatan tong sampah. Ya, yang lain jauh-jauh. Tapi masih lagi orang nak buang. Dia ingat ada makanan banyak ni budak ni kita ambil ni. Mula-mula nampak budak ni kan, masa tu saya dalam perjalanan nak balik ke rumah, nampak lampu kereta tu tersuluh kat bawah kereta. Kat depan tadi kalau anda tengok ada kereta tu kan, kereta tu dia turun buang sampah. Dan saya tengok bergerak-gerak kat bawah kereta tu. Rupanya anak kucing. Saya pun jadi masa tu saya nak rakam lah, nak buat video ni, nak ambil dia, tapi tak boleh nak rakam masa tu. Jadi gerun, tak boleh nak tengok sebab kita dalam perjalanan tak sampai lagi. Kucing tu dah bawa kereta tu lepas dah buang sampah, nak bergerak dah. Kita takut kena tindih masa tu. Lepas tu rupanya kucing tu sempat keluar dari bawah kereta tu, tapi tepi je, nak dekat dah dengan tayar dia. Aduh, memang berdebar lah masa tu. Ni lah kucing kita dah ambil ni. Dah bagi makan ni. Bagi susu lagi. Orang buang dekat tong sampah, dia ingat dalam tong sampah tu ada makanan banyak. Ada ayam goreng ke, ada ikan goreng, ada kibbles, dia ingat dalam tong sampah tu. Sedangkan tong sampah tu, kita manusia pun paras dada ketinggian. Macam mana anak kucing ni nak lompat masuk ambil, kononnya ada ayam goreng kat dalam tu. Macam mana kucing ni nak lompat tinggi? Dia duduk menyorok kat bawah-bawah tu je. Kalau bau pun bau lauk yang dah basi dah, yang orang buang dalam tu. Tak ada makanan pun.
Punca air apa semua tak ada. Kalau ada pun air dari sampah yang busuk tu yang mengalir. Gelilah. Tapi nak buat macam mana? Manusia macam tu lah. Duduk dekat rumah kita dah banyak hari dah ni. Dapat makan, dapat minum susu. Okey lah tu kan. Kita pun nak bagi mewah-mewah sangat tak mampu juga. Mampu bagi macam ni sajalah, nasi dengan ikan, bagi kibbles, macam tu sajalah. Sebab kita nak tanggung banyak ekor lagi kucing yang dah sedia ada kat rumah kita dan yang bakal kita bantu-bantu lagi. Jadi setakat termampulah. Kalau nak mewah-mewah sangat tu tak mampu. Jadi asalkan kucing kenyang saja. Kita fikir macam tu saja. Daripada dia duduk kat tong sampah tu mengambil masa 2, 3, 4 hari, belum tentu dapat sebiji nasi. Jadi bersyukurlah datang kat rumah kita boleh makan nasi, ya. Okeylah tu. Nak suruh saya bagi lauk tak mampulah. Kita kena campur juga dengan nasi, ya. Sebab banyak. Okey, pada hari seterusnya saya lalu dekat tong sampah ni lagi. Tapi terpaksa pusing balik sebab ternampak ada anak kucing, ya. Ni dah pusing balik dah ni. Tong sampah yang sama, hari berlainan. Hari berlainan pula ni pusing balik. Ni tong sampah ni. Tong sampah ni memanglah popular sangat manusia nak buang kucing kat sini. Dah berapa ekor dah kita tolong. Ingat ada apa dalam tong sampah tu. Okey, saya nampak ada anak kucing, ya, kat tu. Jadi saya turunlah nak pergi tengok. Okey, rupa-rupanya anak kucing bersama seekor ibu, ya. Tapi dia jinak-jinak merpati. Kita nak hulur tangan dia lari. Jadi saya terpaksa matikan rakaman. Pujuk dia dulu. Pujuk mereka ni. Ibu saya dah pujuk dah. Bukan pujuk mudah, ya, susah. Saya dah ambil dah ibu awal-awal dah masuk dalam kereta. Tak boleh nak rakam dah. Mengambil masa sebenarnya. Nak pujuk ni bukan terus ambil macam tu, tak. Saya kena, kebetulan ada roti je dalam kereta. Saya bagi roti. Jadi dia tengah makan tu cepat-cepat pegang bawa masuk dalam kereta. Okey, dah bawa balik pulang ke rumah, ya. Mengambil masa yang lama nak pujuk dua orang tu. Tak boleh nak rakam lah masa tu. Nak pegang telefon lagi, nak pujuk lagi. Okey, hari seterusnya saya tengah tunggu orang nak bawa datang kucing ni dekat stesen minyak ni. Kita janji jumpa kat sini. Ni, 1 ibu 3 anak. Ni pun kucing baru. Saya baru ambil lah ni. 2-3 hari baru ada kat rumah kita ni. Ni kita baru ambil. Alasan tuan dia macam ni. Ini ada kakak tu dia WhatsApp saya. Dia kata nak tak kucing. Ada tuan dia tu. Dia tu perantaraan lah. Kak tu cakap ada tuan dia tu nak pergi kat mana entah, lupa dah. Jadi kucing tu dia nak buang ke pasar lah. Jadi akak tu tanya nak tak, sebab dia nak ambil pun kat rumah dia pun dah banyak. Jadi saya pun macam mana. Dalam hati tu memang kira dah kita dah banyak dah kat rumah. Dalam hati tu kalau kiranya tak berapa dah naknya. Tapi memandangkan kesian sebab dia lah kucing ni dipelihara dari kecil. Tengok ada rantai. Tak padan dengan pakai rantai lah kalau nak pergi buang dekat pasar. Jadi saya pun cakap kakak tu, okeylah bawa lah pulang ke rumah saya lah. Pergi janji ambil kat stesen minyak, ya. Okey, ini pula juga kucing baru, ya. Ni dekat pasar juga ambil dia. Kalau anda tengok ini bukan ibu, ini kucing jantan. Tapi masa dekat pasar tu anak kucing ni duduk dengan kucing jantan ni. Kucing jantan ni saya tak tahulah dah jadi bapa ke belum ke, remaja ke apa. Dia pun kurus-kurus macam tu kan. Kita tak tahulah dia muda ke tua, saya tak tahu juga. Tapi tak ada kencing-kencing merata, tak ada. Dan tak larat. Dan slow je bapak ke apa tak tahulah dia slow saja. Kita letak dekat tangga duduk je macam tu. Tak ada pergi merata. Padahal dia kucing baru. Tapi bila kita letak dekat tangga, tak ada agresif langsung. Masa ambil tu dia duduk dengan budak kecil ni. Jadi budak kecil ni tumpang bermanja dekat situ. Okey, seterusnya ni kucing baru juga.
ada kisah juga kucing ni. Kucing ni sebenarnya kucing saudara saya lah. Saudara saya pelihara ni kucing ni, yang mak dia ni warna kelabu tu, Koko tu, daripada kecil lagi dia pelihara. Dan sekarang ni dia ada anak. Kucing yang Koko ni mata dia buta ya sebelah. Lepas tu suatu hari dia telah pun dibuang di pasar. Masa tu anak sepupu saya pergi rumah saudara tu, dia tengok tak ada kucing tu. Dia tanya, lepas tu tuan rumah cakap dah buang dekat pasar. Lepas tu anak sepupu saya pun balik ke rumah bagi tahu saya, Kak Aning, dia panggil saya Kak Aning, tak ada dah kucing tu, dah kena buai dah, dia kata, dekat pasar. Lepas tu mak saya kata, jom kita pergi tengok kat pasar mana. Pasar Geting, dia kata. Pasar Geting Pengkalan Kubur. Jadi pergi nasib baik ada. Lebih kurang 3, 4, 5 hari dah dia kena buang. Nasib baik masih ada kat pasar tu ya. Okey, seterusnya inilah yang kita ambil dekat tong sampah tadi yang saya tunjuk tu. Saya pujuk bagi makan roti ya. Sebabnya dia jinak-jinak merpati. Kita ulur tangan dia lari. Memang saya fikir susahnya. Memang kita rasa putus asa, mungkin kucing ni kita tak dapat ambil. Akhirnya terfikir, ada roti dalam kereta, cuba ambil roti. Nasib baiklah dia beri kerjasama, datang makan roti. Kita pun pergi jauh sikit, dia tengah makan tu kita pun pergi tangkap. Tak ada rakaman lah masa tu nak pujuk-pujuk dia tu. Okey ni kucing ni ya. Ni yang saya cakap tadi. Mata dia sebelah tu rosak. Tuan dia dah buang dia 4-5 hari dah dekat pasar Geting Pengkalan Kubur, dekat Pantai 7 ya. Mak saya dengan anak sepupu saya pergi cari balik. Sebabnya kesian dekat dia lah. Sebab dia asalnya dibela daripada kecil. Dia sebenarnya tuan dia sayang, tapi ramai bila ahli keluarga duduk satu rumah ramai, ada yang sayang, ada yang suruh buang. Jadi akan buang lah, salah seorang yang tak suka akan buang. Macam tu ya. Okey. Yang ni yang saya cakap tadi, kucing jantan bersama budak kecil ni juga kat pasar tu. Bila kita cari kucing ni, kucing yang kita cari yang buta dengan anak tu, jumpalah bapa dengan anak tadi ambil juga. Dan 3 ekor ni juga dari pasar tu. Kita nak ambil yang tu je ni, tapi bila tengok muka-muka, mata-mata yang lain, duk tengok kita pasar tu pula bersih. Tak ada ya petang, memang bersih. Dia berfungsi hari apa, saya tak tahulah pasar tu. Sebab tak pernah pergi, tak pernah jejak kaki di pasar tu. Pergi kerana nak ambil kucing tu je, tapi bawa pulang banyak ekor. Bukan tu saja, banyak rupanya kita bawa pulangnya. Sebab tak sampai hati lah nak tinggal. Kering ya kat pasar tu, saya tak tahulah dia jual. Mungkin dia ada hari-hari tertentu kot dia meniaga, hari lain tak jual ke, tak tahulah juga. Okey, seterusnya ni kisah ni. Apak yang warna putih telah pun meninggal dunia. Apak ni kalau anda ingat, dulu dia liar. Lebih kurang sebulan saya pujuk-pujuk bagi makan jauh-jauh macam tu kan. Lama-lama dia jinak. Lepas tu kalau anda boleh tengok video sebelum ni, saya ada tunjuk dia comot muka. Saya cakap dia ni abang Pomen ni, mekanik, abang mekanik. Saya cakap kan, yang comot muka hari tu. Dia sebenarnya bersih. Entahlah dia pergi buat kat mana muka dia habis comot. Saya kata, ni mekanik baiki kereta ke ni, comot. Ada saya cakap macam tu. Dia dah tak ada ya. Dia tak ada selera makan. Akhirnya banyak hari dia tak ada selera makan. Kita dah rawat dia, panggil doktor datang, suntik, bagi ubat semua, tapi ajal dia dah sampai. Tu spray warna biru tu saya spray nak halang daripada lalat lah. Sebab bila dah ada selera makan, moyok, dia pun tak nak uruskan diri, jadi berbau. Lalat pun akan datang. Jadi kita cegah awal-awal spray-spray ya. Okey, kisah seterusnya ni Mek Sadiah. Kalau anda ingat Mek Sadiah yang suka makan timun tu kan. Satu hari ni saya bawa pergi vet ni sebenarnya, tapi saya tak minta derma pun masa ni, emergency, tak sempat. Pada hari yang sama dia melahirkan anak. Tengok saya bawa dia ke vet lah ni sekarang ni. Tengah tunggu giliran. Pada hari dia beranak tu,
kita tak tahu dia ni dia nak lahirkan anak dia tak ada tanda-tanda. Selalunya kucing kan dia mengiau, dia cari tempat ni. Tak ada nampak tanda. Tiba-tiba rupanya dia lahirkan anak tak cukup bulan. Tiba-tiba keluar anak, dia nak lompat meja. Dia nak lompat atas meja, jatuh anak tu. Tapi apa tu orang panggil uri ke? Uri tak keluar. Jatuh anak saja. Macam tu. Kita pun tengok, lahirkan anak, kita pun ambil lah Mek Sadiah letak dalam sangkar lah. Tapi anak tu tak hidup lah sebab dia tak cukup bulan. Tapi uri tu tak keluar kan. Kita pun bimbang. Mek Sadiah pun nampak macam lain je. Duduk asyik duduk jilat-jilat je kan. Tak selesa nampak. Kita pun emergency terus bawa dia pergi vet lah. Nak scan lah. Kita nak scan, takut ada uri ke, ada anak lagi ke yang mati ke kat dalam. Jadi dalam vet ni saya boleh rakam di sini saja. Dalam bilik doktor tak boleh rakam ya. Ni dalam perjalanan balik. Sebenarnya lama kita menunggu giliran dah masuk bilik doktor. Doktor dah cek, kita tak boleh rakam. Dalam tu dia dah tulis dekat pintu dilarang telefon kamera kan. Jadi dia cek dia scan macam dia scan manusia ni lah. Kalau boleh rakam masa tu bolehlah saya kongsi, tunjuk video masa dia buat macam mana. Tapi tak boleh lah. Dia cukur bulu, dia ikat, dia ada alat dia lah. Dia letak macam tempat alat untuk kucing duduk kat situ, dah tak boleh bergerak. Dia macam ikat tangan, ikat kaki macam tu. Bukan ikat nak cedera, ikat ada cara dia lah. Jadi Mek Sadiah tak boleh nak bergerak lah. Dia scan, dia cukur bulu kat perut, dia scan guna gel tu. Nampaklah dalam tu macam itulah macam komputer dia apa, tak pandai lah. Boleh tengok kat dalam tu. Alhamdulillah Mek Sadiah tak ada apa-apa ya. Okay, kita dah bawa pulang ke rumah. Nasib baiklah tak ada apa-apa Mek Sadiah. Mungkin uri tu dah keluar, dia dah makan, kita tak nampak ke. Selepas pada tu kan, selepas pada dia lompat atas meja, mungkin kita duk sibuk ambil anak dia yang dah mati masa tu keluar ke. Masa tu kot dia dah makan dah anak tu, uri tu kan. Jadi tak ada kesan. Ni dia cukur kat sini tadi, dia cek ya. Jadi alhamdulillah lah, walaupun alhamdulillah syukur tak ada apa-apa, tapi kos bayaran nak scan tu boleh tahan juga harganya. Tapi kita masa tu ada duit lah, mak kita apa semua bagi untuk Mek Sadiah. Jadi alhamdulillah lah. Tak minta derma masa tu ya. Tapi untuk si Malang ni, kalau anda ada rezeki, minta tolonglah sikit seorang saja ya. Okey, jumpa lagi ya. Doakan semoga si Malang sihat. Bye.